soalan nombor 1. So tadi kita dah belajar mengenai pemboleh ubah. Macam mana nak cari pemboleh ubah daripada jadual. So apa-apa pun cikgu kata manipulasi, pemboleh ubah yang dimanipulasikan mesti dekat sebelah kiri dan pemboleh ubah yang bergerak balas mesti di sebelah kanan. So tadi pemboleh ubah yang dimanipulasikan adalah aktiviti fizikal. So aktivitas fizikal. Kenapa? Sebab ini adalah dekat sebelah kiri. Sebelah kiri ni adalah kamu punya manipulasi dan sebelah kanan tadi adalah kamu punya pemboleh ubah yang bergerak balas iaitu kadar denyutan nadi. Kadar denyutan nadi. So jawapan kamu jangan larilah sangat daripada situ. Kemudian tadi kita stop daripada purata kan. So yang pertama, kalau yang berlari tadi berapa kamu kira? 150.5, betul? Betul. Yang kedua berapa? Apa Prewi? Yang lama-lama cikgu dah lama keluar tadi tak kira ke? Tak. 125 tambah 112 tambah 118 tambah Brewin berapa Brewin? bahagi 4. Brewin, Firawin. 119. 119? Ada point? Tak ada. Tak ada. Okey, 119. So macam mana kamu nak buat dalam kamu punya buku? Tulis tarikh hari ni. Tulis soalan tajuk hari ni adalah bahagian A. Soalan nombor 1. Kamu tulislah 1A. Apa tadi? Pemboleh ubah dimanipulasi. Apa jawapan dia? Yang kedua, pemboleh ubah kotak tu kena buat bergerak balas. Yang kotak yang ini kamu hanya buat macam ni. Alamak. Kamu hanya buat macam ni saja. Kau buat petak, berlari. Berapa nadi dia? 150.5. Itu je. Macam tu je. Boleh. Senang kan? 119. Senang betul ni. Jangan susah-susah. Tak boleh cikgu. Saya rajin. Saya nak buat semua tu. Susah tu. Macam tak cukup masa je. So nanti boleh buat lagi sekali. Nanti cikgu bagi soft copy soalan ni. Baik, so cikgu. nanti kamu boleh tengok lagi sekali. Kemudian nombor C, nyatakan satu faktor lain selain daripada aktiviti fizikal yang boleh mempengaruhi kadar denyutan nadi. Ini pun kita dah pernah jawab. Apa jawapan dia? Agak-agak. Ingat Berehat. tak hari tu kita buat ada Berehat. Berehat. Berjalan. Tak, faktor. Kita ada 4 faktor. faktor yang hari tu, ingat tak? Ada pelajar terdiri daripada kadar denyutan nadi cikgu ada, pembantu makmal ada. Lagi lelaki ada, perempuan ada. So itu apa? Kategori apa tu? Ingat tak? Clue cikgu, clue. Lupa. Lelaki dan perempuan tu apa? Jantina. Ya, jantina. Ya betul. Kalau saya dengan kamu kategori Umur. Yang itulah kan macam pernah jawab je hari tu tapi macam mana kamu boleh lupa agaknya ya? Bukan lupa cikgu. Itu namanya tengah fikir tu. Tengah fikir dalam-dalam sangat. Oh, itu tengah fikir. So tak dapat. Otak saya jam. Traffic. Oh, otak jam traffic otak banyak. Jam. Okey, so soalan nombor Cikgu tak nampak apa pun? tak nampak apa-apa lagi. Okey, tak nampak apa-apa lagi. Okey, cantik. Okey, dah dapat. Tak nampak. Tak nampak apa-apa pun. Nampak. Nampak. Itu biasa. Sebab sebelum ni saya pakai 2 monitor. Sekarang bila saya duduk kat bilik lain, monitor saya takkan saya nak bawa sekali kan, banyak benda saya nak bawa. So saya pakailah satu je laptop. Okey, faham semua ya? Faham gitu. Minta maaf ya. Okey, soalan nombor 2. Saya rasa Pravin ni sesuai untuk ambil sains komputer lah akan datang. Terima kasih cikgu. Memang boleh cikgu. Ya, kalau dah jadi ahli komputer, sains komputer yang hebat, jangan lupa jumpa kami dekat Azizian ya. Boleh sangat cikgu, boleh. Mesti lupa cikgu tak jumpa. Tak jumpa. Saya hadiahkan cikgu satu komputer iMac. Allahu Akbar.
terima kasihlah. Okey, Boleh. soalan nombor 2. Sekumpulan murid yang menjalankan eksperimen mengkaji variasi. Kita dah belajar variasi. Ada berapa jenis variasi kelas? 2. 2. 2. Yang pertama Dua. variasi Selanjar. Ya, si selanjak. selanjak. Yang Tidak kedua selanjak. tak Tidak selanjak. selanjak. So kita ada 2 variasi, variasi selanjak dan variasi tak selanjak. Okey, nampak tak? Ini pokok apa ni? Pokok kekacang katanya. Okey, dia Pokok tak ros. macam berus ya. Tapi tak, ini adalah kekacang. So boleh tak kamu kirakan berapa pokok kekacang yang tinggi dan berapa pokok kekacang yang kerdil? Okey, saya show lagi sekali. Okey, nampak ke? Okey, berapa yang Nampak. tinggi? So ini tinggi ke? 1, Tinggi. 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8. 7. 8. 8 ya. So 8 adalah yang tinggi. So 8. 8. Berapa yang kerdil? 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 8 6. juga. 8. 8. 8 Lapan, juga. lapan. 8. Mana datang 6-nya? Mana datang 6-nya? 8. Kerdil. Saja je nak test. Korang apa? Sedih ke tak? Yelah tu. Okey. So macam mana? Okey, dah dapat? Boleh tak kamu buatkan jadual ni? Saya tunggu kejap. Boleh cikgu. Okey, buat yang ini je jadual ni. Bilangan pokok kacang ciri dia yang pertama tinggi dengan kerdil. Okey, dan Belum. saya kalau yang record yang ini tak boleh kita nak pause. So hari ni kehadiran tadi bukan ada 6 ke? Kenapa dia jadi 5? Raja Jasmine keluar. Raja Lacemi Raja Lacemi keluar. Dia tak ada semangat nak belajar. Caca masuk keluar. Raja Lacemi, oi. Okey, so Syazriana, tahniah masuk Syazriana. Adila, selamat datang kepada Raja Lacemi baru masuk. Mungkin internet dia tak berapa kukuh. Okay, soalan yang B. Okay, soalan yang B dia suruh buatkan graf pula, carta palang. So agak-agak yang ini mengenai ketinggian. Kalau ketinggian variasi selanjar ke variasi tak selanjar? Selanjar. Selanjar. Kalau Selanjar. selanjar dia punya graf dia dekat-dekat ke jauh-jauh? Dekat. Dekat-dekat. Dekat-dekat. So kalau kamu buat graf, okay, tengok ya graf ni. Macam ni. So kita lukis sama-sama dah. Kita lukis bersama-sama ya. Boleh. Jadual dalam kamu punya buku tu kamu hanya buatkan garis sebelah Y ni, sebelah X. Kemudian kamu buatkan bilangan pokok kekacang. Okey. Sebab ini ketinggian. Tapi kenapa dalam skema ni dia cakap ini adalah variasi tak selanjar? Bukan ke ketinggian dia adalah variasi tak selanjar? Anyone boleh tak answer jawapan saya? Kenapa ketinggian dia cakap dalam skema jawapan itu adalah ke variasi tak selanjar? Sebab pokok kacang tu berbeza. Sebab dia punya bacaan dia bukan kumulatif. Sama.
Dan dia sepatutnya dia mesti kalau ketinggian tu dari segi apa namanya ada bacaan ketinggian dia. Selalu kan kita isikan tinggal. So, sebab itu dia jadi variasi tak selanjar. So maksudnya graf yang kamu dapat tadi mestilah jauh-jauh lah. So 8 dekat mana? So 9, 10, 8 sini. Okay, lukis pakai pembaris ya. Cikgu tak ada pembaris. So 8 dan satu lagi 8. Okay. Lepas tu lorekkan. Pandai. So ini ketinggian ni special case. Yang ini adalah variasi tak selanjar. So case ini adalah variasi tak selanjar. Paper punya. Yang garis yang belakang ni kau tak payah dah tulis. Kau buat je asalkan dia ada nampak nombor 5, 10, 15 ni jadilah. Okey. So, jenis variasi tak selanjar. Okay, dah siap bagi tahu ya? Dah cikgu. Dah. Belum. Dah siap. Dah. Okay, good. So, kita pergi kepada soalan yang bawah ni. Okay, soalan bawah ni kamu tak belajar lagi. Okay, soalan yang bawah ni kamu tak belajar lagi. So, kita tak payah nak buat lah. Tapi nanti sebenarnya boleh je kalau nak try buat. Nak try buat ke? Tak payahlah. Okay, kita terus kepada soalan bahagian B. So, bahagian B ni kamu dah belajar. Ni apa ni? Ni apa ni? Ada satu sperma, ada satu ovum. Ovum dengan sperma. Okay. So dia kata nyatakan jantina anak. Okay. So dekat situ buku kamu tulis bahagian B. Soalan nombor 5. 5A1. Pandai. So kalaulah 22X tambahkan dengan 22X. Kawinkan dengan 22 tambah X. So dia akan dapat 44 tambah XX. So 44 tambah XX. Lelaki ke perempuan? Lelaki. Perempuan. 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 Sesaja je cikgu. Test. Saja kan? Kau lelaki pula aku tak mampu orang kau. Okay, berikan sebab kamu punya kelas perniagaan start pukul berapa? Pukul 1. 1. Okey. Berikan sebab bagi jawapan anda di soalan A1. Kenapa? Sebab apa? Kalau kamu tampak, ini XX ni kita panggil apa? Kita panggil dia sebagai Kromosom. Sex. Kromosom seks dia adalah XX. So XX itu adalah perempuan. Kalau Memang kena tulis ke cikgu? Kalau jawapannya tak boleh tulis kromosom seks je tak cukup? Tapi tak cukup. Kamu kena tulis kromosom seks XX. Okay. Okay. Kalau kamu nak buat XX pun tak silap saya boleh. Tapi kalau boleh buatlah penuh kromosom seks XX. Boleh. Okay. Kalau lelaki apa? XY. Kromosom seks dia adalah XY. Okay, jika soalan yang seterusnya, jika sperma membawa kromosom W2 tambah Y, apakah kemungkinan jantina bayi yang terhasil? Lelaki. Lelaki. So,
sperma ni dia kata nasabkan 22 tambah XY. So lelaki. Okay. C. Ahmad mempunyai 5 orang anak perempuan. Dia dan isterinya berusaha untuk mendapatkan anak lelaki. Apakah keberangkalian Ahmad untuk mendapat anak keenamnya adalah lelaki? So kalaulah dia berkenaan dengan jantina, okay, selalunya yang berkaitan, mestilah kan masa saya lah dululah masa mengandung kan, orang tanya, doktor lelaki ke perempuan, mestilah doktor akan jawab apa? Agak-agak. Masa tu belum lagi nampak x-ray pun tak nampak lagi. Apa doktor akan jawab kat kamu? Kita tak boleh cakap. Tidak pasti. Tak pasti. Mungkin doktor mesti akan cakap 50% adalah lelaki, 50% adalah perempuan. Itu lain macam dah you. Aku yang lain macam. Itu Sebab anaknya. Sebab kemungkinan untuk kamu dapat anak lelaki dan perempuan Tak, macam tu je kan. 50%. 50%. Ya, 50%. So, tulis keberangkalian kat sini adalah 50%. Kalau kamu nak buat 1/2 pun boleh, separuh. Ini pun dikira kebarangkalian. Okay. Kebarangkalian besar. Kebarangkalian besar. Tak mungkin sebab jantina ni ada 2 je jantina, lelaki dan perempuan. So, kebarangkaliannya mungkin lelaki, mungkin perempuan. Okay. So, kejap ya, saya nak ambil charger. Ayo, selalunya. Nyanyi, mau dengar. Tali udah kata. Sapting lah Fabian. Shopping Nak shopping ni shopping lagi Okey, aku sembang jawab soalan nombor D. Dah. Apa saya jawapan soalan nombor D? Dah, semua dah. Okey, apa jawapannya? Saya tidak pasti lagi jawapan tu betul ke tak. Belum jawab lagi aku. Tahu. Saya tahu kamu bersembang tadi. Okey. Ovum yang kehilangan kromosom seks X akibat mutasi. Okey. Ovum yang kehilangan kromosom seks X akibat mutasi bersenyawa dengan sperma yang membawa kromosom X. Okay. Ya. Tuliskan bilangan kromosom D dalam fetus yang berhasil. Namakan penyakit. Okay, kamu faham tak soalan ni dia cakap apa? Tak faham. Maksud dia satu kromosom X dia tu dia dah hilang. So maksudnya dekat sini bila satu kromosom X dia dah hilang, so maksudnya bilangan kromosom dia tetap sama, tapi yang kehilangan dia masih kromosom seks. Okay, so maksudnya 44 tu tetap sama. Okay. Tapi membezakan dia adalah dia kata tadi ovum kehilangan kromosom X. Cikgu tu jawapan ke? Kehilangan kromosom. So maksudnya X tu O. Dia dah mutasi XO. 44 tambah XO. So ini Boleh dikatakan 44 tambah X0. So ini dia kata mutasi. So kita ada berapa jenis mutasi? Yang ini agak-agak mutasi jenis apa? Mutasi kromosom ke mutasi gen? Mutasi gen. Taklah. Mutasi kromosom. Dia berkenaan dengan kromosom apa? Dia melibatkan kromosom. So Kalau ianya melibatkan gen, so maka jawapannya kromosom gen. Kromosom tu mutasi gen. Mutasi gen, kalau mutasi gen yang contohnya hemofilia ke, buta warna ke, itu mutasi gen. PU. Kalau dia hanya melibatkan genetik, gen saja. Tapi kalau mutasi kromosom, dia melibatkan, kan kita ada sindrom Down. Sindrom Turner. Pandai. Sindrom Turner. Cinderella. Kalau Tak ada. Cinderella tak ada. sindrom, satu lagi, mula dengan K. Siapa dapat jawab? Sindrom Klinefelter. Tengok buku. Tapi dah bagus lah, ada usaha tu. Mana boleh tengok buku juga. Boleh. Periksa nanti siapa pun tak tengok buku. Periksa je jangan tengok buku. Okey, kalau 44 tambah XO, so maksudnya ini sindrom apa? Sindrom Turner atau Pandai. Sindrom Turner. Turner. Dia adalah sindrom Turner. Kalau sindrom klinik Kembang. kita XXY, maksudnya dia terlebih kromosom X. Kalau sindrom Down,
Kalau kromosom nombor 21, dia terlebih. Ini yang jadi sindrom Down. So, bolehlah jawab. So, kamu jawab 44 tambah XO 1 markah. Sindrom Turner kamu dapat lagi 1 markah. 1 markah. Okay, D jawapannya 2 ni je ya. Okay, soalan nombor 6. Okay. Yang ini walaupun tak masuk ujian. Ini senang. Ujian kamu boleh jawab. Apa nama R? Ginjal. Salah. Pundi kecing. Ya Allah, betul banget juga. Salah. Salah. Dia Apa? bentuk daun. Dia bentuk daun. Bentuk daun. Dia dengan P. P. Pancreas. Pandai. Pancreas. Saya tak tengok buku cikgu. Tipu-tipu. Cikgu bagi clue je. P tu saya dah tahu dah. Pancreas. Cikgu tu P je. Okay, S apa? Mula dengan O. Ovari. Ovum. Ovari. 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 Salah. Ovari. Okey, dah siap? Okey, nyatakan satu fungsi hormon yang dirembeskan oleh kelenjar R. Fungsi, dia tak kata nama, dia kata fungsi. So, kalau kelenjar pankreas, dia akan merembeskan hormon, namanya hormon apa? Hormon interaktif. Interaksi. Salah. Insulin. Ya, insulin. Kalau S ni ovari, dia akan merembeskan hormon S. Astronomi. Dan tu. Siapa dapat jawab? Yang perempuan-perempuan tak dapat jawab ke? Betul lah cikgu, astronomi. Tak ada. Salah. Buka mic. Estrogen. Genetik. Atau satu lagi progesteron. Estrogen ataupun progesteron. Okey, apakah fungsi dia kata? Buka buku sekarang. Saya tahu. Fungsi hormon insulin. Mana ada hormon insulin? Hormon insulin. Yalah, ada hormon insulin. Oh, ada. Mengawal aras glukosa di dalam darah dengan menukar glukosa yang berlebihan kepada glycogen ke apalah tu untuk disimpan di dalam hati. Glukosa di dalam darah. Okey. Yang kedua S. S tu apa fungsinya? Hormon estrogen. Hormon estrogen mengawal ciri-ciri seks sekunder perempuan. Ya, mengawal ciri seks sekunder perempuan. Muka surat berapa cikgu? Saya tak dapat. Muka surat 148. Baguslah Fabian ni. Biasa, saya ajar kan. Mengawal seks sekunder perempuan. Okay, mengawal seks sekunder perempuan. Okay. Kamu tulis macam ni. B, R apa, S apa. Okay. Okay, soalan seterusnya. Nyatakan dia kata satu kesan kepada wanita jika kedua-dua kelenjar dikeluarkan. Kelenjar S dikeluarkan. Ovari dia keluarkan. So boleh tak dia kawal seks sekunder perempuan? Tak boleh. Tak boleh. Itulah kesan dia. Maksudnya perkembangan ciri seks sekunder perempuan akan terjejas. Ataupun kamu nak cakap apa tu namanya? Head dia tidak teratur. Apa boleh juga. Perkembangan seks sekunder perempuan terbantut. Perempuan cikgu. Cikgu. Cikgu letak B. Perempuan terjejas. Mana cikgu punya pemadam? Kak tu, bawa Omega. Oh, pemadam kat bilik guru cikgu. Bilik guru silam Pak Omega pula.
perkembangan sirip sekunda perempuan akan apa cikgu cakap tadi? Terencan. Terganggu. Apa cikgu cakap tadi? Terganggu Tak tahu. Terganggu. Ya, terganggu. terjejas. Cikgu cakap terjejas. Terjejas. Okey. Apa dia Vivian? Dah lama dah tak masuk Kau kelas. yang cakap. Kelas lain Mukris masuk tak? Masuk. Tadi Ya. BI masuk. Oh, sampai hati dia tak masuk kelas saya. Masuk tapi tak tahulah cikgu dia tak buka mic pun. Oh, Ha. mungkin dia punya tu kot. Tidur. Mu'an. Labelkan huruf T pada kelenjar thyroid. Okey, mana kelenjar thyroid? Yang Tak tahu. tangan- Leher. Tekak. yang kat leher. So, kamu tulis kat situ T. Agak-agak dalam Ni buku thyroid. tu kamu nak lukis. Tu thyroid. Kamu lukislah gambar orang ni kejap sikit. Lepas buat T kat situ. Udah, itu je. Oh, T. Thyroid. Ya, T saja. So, Tapi thyroid ni penyakit kan cikgu? thyroid tu penyakit. Thyroid tu penyakit. Penyakit thyroid, kelenjar thyroid disebabkan dekat kelenjar thyroid itu macam saya hari tu mak saya dia buat pembedahan dekat kelenjar thyroid. Yang mana dia Pakcik saya pun membengkak. pernah cikgu. Ada kan yang dia membengkak dekat situ. Okey. So nanti kita akan sambung lagi oleh sebab hari ni banyak gangguan technical. So nanti cikgu akan bagi satu set soalan ni. Saya nak minta kamu buat soalan nombor 9 dengan soalan nombor 9 je. Soalan nombor 9 sahaja. Okey, boleh? Boleh. Saja cikgu akan bagi soft copy. Okey, itu sahaja untuk kelas hari ni. Minta maaf banyak gangguan. Okay. Tak apa cikgu. Tak apa cikgu. So nanti apa-apa pun kita jumpa. Ada lagi kelas kita ke lepas ni? Tak tahu. Esok ada kot. Esok ada kod. Just Kod tengok. lah. Kod lah. Tak ada. Dan Tak ada. last lah untuk minggu ni last. So minggu depan kita jumpa lagi. Okey, terima kasih banyak-banyak hadir kelas saya. Bye-bye. Sama-sama. Sama Adila baru cikgu. dengar suara Adila. Syazliana pun tak dengar suara. Dia malu nak buka mic. Syazliana malu nak buka mic. Mana ada teacher. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye. Selamat Bye.